Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Jawahir Mansuri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam. Tidak lama-lama, yuk kita simak penjelasan dari Ustadz Auni Muhammad tentang siapa itu Yahudi, Zionis dan Israel, biar kita paham. Yuk kita simak penjelasan dari beliau. Topik kedua, migrasi. Dengan kata lain, migrasi ini merujuk kepada Madinah lah. Seolah-olah Madinah ini adalah bumi migration. Sebenarnya Madinah dulu dikenali dengan nama Yasrib. Yasrib. Okey. Maksud migrasi yang kita nak maksudkan dalam seminar hari ini ialah nak habaq penduduk-penduduk Madinah ni semua adalah migration. Kita ambil contoh Yahudi dulu. Yahudi memang penduduk asal di sini ke? Bukan. Mereka migration daripada tempat lain, diaspora mereka sampai ke bumi Madinah. Jadi di mana bermulanya Yahudi? Okey, ringkas-ringkas Apa maksud Yahudi? Apa maksud Yahudi? Kalau kita kata orang Yahudi, dia kita definisikan sebagai apa? Kalau saya sebut di depan tuan-tuan, Yahudi. Tuan-tuan definisikan apa dengan perkataan Yahudi? Yahudi itu Israel. Okey, ada satu pandangan Yahudi itu Israel. Okey, lagi Yahudi itu merujuk pada agama. Yahudi, ya betul, mungkin. Yahudi juga merujuk pada agama, Yahudi juga merujuk pada bangsa, lagi keturunan. Okey, macam inilah senang Israel, Yahudi, Ibrani, apa lagi? Israel, Yahudi, Ibrani, Zionis. Semua perkataan ni sama maksud ke lain-lain? Okey, Israel merujuk kepada, kalau lani negara, kalau dulu Nabi Yaqub. Okey, Israel Nabi Yaqub. Sebab tu dalam Quran, Bani Israel ialah anak-anak Israel Nabi Yaqub. Bani Israel anak-anak Nabi Yaqub yang berjumlah 12 orang. Bini Nabi Yaqub dulu berapa orang? Oh Allah. Maksud yang kita dapat rumusan daripada hari ni apa dia? Anak cucu kita besok lebih ringkas dan senang menulis cerita kita sebab bini sikit berbanding kita hari ni nak tulis cerita orang dulu. Okey, isteri pertama Laiyah kan, ada guna kataan Laiyah. Yang kedua Rahil, rambang-rambang dah. Ada yang nama Lewi, ada yang nama Yahuza, ada nama Izakar, ada nama Zebulun. Ada seorang lagi tertinggal di sini, tak apa. 6. Dengan Rahil, Nabi Yusuf tu lah. Dengan adik dia Bunyamin. Zalfah, Jad. Dengan Ashir, Balhah, Dan. Dengan Naftali. Okey. Ni 12. Daripada 4 orang isteri. Ni merujuk pada Israel. Jadi asal dulu, kenapa Yaqub dipanggil dengan Israel? Sebab ada dalam The Book of Genesis kan. The Book of Genesis tu ada cerita. Ini cerita Israeliat dongeng mereka. Tuhan turun ke bumi, Tuhan Yahweh mereka turun ke bumi menyerupai manusia. Kemudian mengajak Nabi Yaqub bergusti dengan dia. Tuhan ajak Nabi Yaqub bergusti, Gusti punya Gusti, akhirnya Nabi Yaqub berjaya smack down. Akhirnya patah paha Tuhan Yahweh. Lepas tu
Antara kata-kata dia, selepas ini kamu sesekali jangan lagi dipanggil dengan nama Yakub, kecuali dipanggil dengan nama Israel. Yang dalam pembahasan tu merujuk kepada kamu yang mengalahkan Tuhan. Sebab tu makna Israel, asalnya Isra tu apa? Hamba. Il tu Tuhan, sama dengan Abdullah. Tapi di sisi otak ini, mereka ambil pendekatan kisah tadi. Maksudnya dahulu mereka ambil skeptik, manusia pernah mengalahkan Tuhan, hari ini tak mustahil manusia bisa mengalahkan Tuhan. Nah, tu Zionis punya otak lah. Okey. Yahudi merujuk kepada salah satu Yahudi ni sinilah. Asal Yahudi ni. Maksudnya kebanyakan nabi-nabi di kalangan nabi-nabi sebelum ni kebanyakan di kalangan siapa? Bani Israel. Nabi yang betul-betul pure Yahudi siapa? Nabi yang boleh dikatakan pure Yahudi siapa? Musa. Musa Bani Lewi. Yahudi penisbahan kepada Yahuza. Musa Bani Lewi. Isa ya. Lagi? 3 je. Isa atas dia, siapa dia? Yahya, Zakaria. Tu je. Ni yang betul-betul pure Yahudi. Sebab merujuk pada ni. Memang keturunan Yahuza, Nabi Daud keturunan Yahuza. Nabi Sulaiman keturunan Yahuza, tetapi pengistilahan Yahudi berlaku selepas zaman mereka. Selepas zaman Nabi Sulaiman wafat, baru istilah Yahudi muncul. Jadi mereka tak boleh nak katakan pure agama yang betul-betul Yahudi ni je. Ni baru yang betul-betul pure Yahudi diistilahkan. Musa Lewi, Harun Lewi. Kalau Nabi Zulkifli Zulkifli anak dia siapa? Anak Nabi Ayub tu datang kot ni. Kok Bunyamin. Kemudian yang Lewi lagi Ilyasa. Kemudian Nabi Yunus mari ikut siapa? Tak apalah, hak lain dah maksudnya. Okey. Isu dia inilah yang betul-betul pure Yahudi. Okey, saya malas nak bahas panjang. Tengoklah video-video sebelum ni. Ibrani, asal Ibrani, bila sebut Ibrani dia lebih kepada bahasa kan. Asalnya kita kata bahasa Ibrani. Ibrani ni nama kaum dulu. Dan kemudian digunakan oleh Nabi Ibrahim, dan ada kata Ibrani ini diistilahkan kepada Nabi Ibrahim kerana dia manusia pertama yang menyeberangi sungai Furat. Abbarah dalam bahasa Arab ni krus yang besar-besar macam Titanic tu. Kita sebut Abbarah. Kalau perahu tu kita panggil Safinah. Jadi Abbarah kerana Nabi Ibrahim orang pertama yang menyeberangi sungai Furat. Dan dikatakan juga sebab berpindah randah, hidup cara nomad macam orang Gipsi kan. Sebab Nabi Ibrahim keluar daripada Babylon nak pergi ke bumi Kanaan. Hidup cara tu dipanggil sebagai Ibrani. Dan hari ini Ibrani diistilahkan lebih kepada bahasa. Zionis ni satu fahaman. Dia ada agenda yang lebih kepada politik. Jadi Zionis ni sebenar yang duduk di Israel ni hak mana? Hak ni kan, yang percaya kepada kitab Talmud tu. Yahudi yang ortodok duduk dalam tu tak ada masalah. Hak ni yang bermasalah. Yang jadi masalahnya, orang ni betul ke pure Yahudi? Dia pun bukan Yahudi, tapi mereka berselindung menggunakan nama Yahudi, guna bendera Yahudi, guna nama Yahudi, guna pendekatan Yahudi. Nak suruh orang nampak yang ni jahat. Tapi sebenarnya mereka lain. Yang ni lah hak kata ada nama apa? Ashkenazi tu kan. Ashkenazi, mungkin ada sepihan Sefardi, ada Mizrahi. Kalau India dipanggil Yahudi Cochin, kalau Cina Yahudi Kaifeng, kalau bawah tu Afrika Samaritan. Ni antara inilah punya. Baik.
Dari mana asal Yahudi di Madinah? Kalau kita perhati, tengok salah satu kita ambil Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab pemimpin Bani Nadir, mertua kepada Rasulullah tadi, sebab Rasulullah kahwin dengan anak dia Sofiyah kan. Kalau kita tengok salah silah dia, Huyai bin Akhtab bin Sa'yah, Sa'yah bin Amir, Amir bin Ubaid, Ubaid bin Ka'ab, Ka'ab bin Khazraj, Allah salah je, Ka'ab bin Khazraj, Khazraj bin Habib, Habib bin Nadir. Maksudnya memang tok dia sampai kepada Nadir, sebab dia pemimpin Yahudi Bani Nadir. Nadir bin Khom, Khom bin Yakhum. Baik, di sini berhenti salah silah Huyai. Tapi kalau naik lagi salah silah, ikut perkiraan Sofiyah, keturunan mereka sampai kepada Nabi Allah Harun alaihissalam. Sebab ada sebahagian isteri Rasulullah yang mengejek-ngejek yang banyak terlibat dengan macam ni, yang jenis bapak berwatak keras lah. Siapa bapak berwatak keras? Hafsah lah tadi kata, bukan cantik mana pun kan. Ni dia ejek Sofiyah, sebab Sofiyah satu-satunya yang di kalangan isteri Rasulullah berbangsa Yahudi. Nabi menenangkan dia, menyejukkan hati dia. Dia kata, bapak kamu, pak saudara kamu dulu adalah Nabi, merujuk pada sini, bukan bapak Huyai ni, merujuk pada sini. Dan suami kamu sekarang juga adalah seorang Nabi, nak bagi hati dia sejuk tenang. Maksudnya Bani Nadir memang benar-benar wujud keturunan Nabi Allah Harun. Maksudnya mereka datang bila ni? Selepas zaman Nabi Allah Sulaiman, Bani Israel terbentuk dua kerajaan kan, disebut Israel Utara, ataupun kita sebut kerajaan Samaria. Ni belah utara, didokong oleh 10 daripada 12. Yang ini hanya 2, dipanggil Judah Selatan. Kerajaan Judah Selatan. Yang ni hanya didominasi oleh Yahuza, Bunyamin. Okey. Cari Yahuza, cari Bunyamin, 10 lagi tolak 2 ni. Daripada 12, 10 lagi dominasi di atas. 722 sebelum Masihi. Sebelah ni ada apa? Assyrian Empire kan. Raja apa? Salmaneza kan. Serang. Habis-habisan, menyebabkan hancurnya kerajaan Israel Utara. Waktu inilah diaspora 10 Bani Israel atas ni tak tahu pergi mana. Tak tahu pergi mana, hak tu lari ke mana, hak ni lari ke mana. Dan ada kata sebahagian daripada ni ada yang berpindah ke Madinah. Kemudian hak ni 530 lebih kan, 530 plus. Siapa serang Judah Selatan? Siapa serang Judah Selatan? Dalam dunia ni orang kata ada 4 raja. Begitulah penjelasan dari Ustaz Auni Muhammad tentang siapa itu Israel, siapa itu Yahudi, siapa itu Zionis, siapa itu Ibrani. Dijelaskan, dikutip secara jelas, secara sejelas-jelasnya. Kita bisa memahami, kita bisa mengetahui tentang siapa itu Israel, siapa itu Zionis, siapa itu Ibrani dan lain-lain. Cukup sekian saja. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.